Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tib Nabawi, cuka dikenali sebagai lauk. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ni'mal idam al-khallu, sebaik-baik lauk ialah cuka. Sebab itu, cuka ini adalah bahan yang digunakan bersama makanan yang lain. Sebab itu baginda SAW, berdasarkan hadis-hadis baginda SAW, baginda pernah memakan roti yang dicicah dengan cuka. Cuka ini secara tradisinya ia diproses melalui kaedah penapaian, kita panggil fermentation, dan kaedah ini adalah satu kaedah yang standard yang digunakan sejak zaman berzaman, sejak daripada zaman dahulu sampai zaman sekarang. Sehingga kan dalam industri pembuatan cuka-cuka pun ia dilakukan kaedah yang sama, iaitu kaedah fermentation ataupun kaedah penapaian. Sama ada kaedah penapaian itu menggunakan kaedah yang segera dengan menggunakan ibu cuka, ataupun diproses dengan kaedah yang lebih lama. Maksudnya ia melalui proses penapaian yang lebih lama berbanding dengan proses penapaian dengan menggunakan cuka. Dalam tib Nabawi, cuka ini oleh kerana ia berfungsi sebagai makanan, maka ia tidak boleh diambil begitu sahaja. Jika ingin merawat dengan menggunakan cuka, ia mesti melalui satu proses di mana kadar dan sukatan yang digunakan itu mesti bertepatan. Dan amalan sebahagian daripada masyarakat kita memakan cuka begitu sahaja tanpa ada asas-asas yang boleh diterima, seumpamanya untuk mengurangkan kolesterol, adalah satu tindakan yang salah. Namun begitu, cuka ini sebenarnya sangat baik untuk kesihatan kita, di mana kita boleh menurunkan kolesterol, boleh meningkatkan metabolisme, boleh mengatasi masalah perut ataupun masalah penghadaman, boleh menurunkan tekanan darah, boleh menurunkan kadar gula dalam darah, dan banyak lagi kebaikan cuka sebagaimana yang disenaraikan oleh para saintis dan ulama-ulama silam. Namun begitu, yang penting ialah pengambilan cuka ini mesti dilakukan dengan betul, kerana apa sahaja jenis cuka yang ada dalam pasaran ia bersifat masam ataupun bersifat asid. Oleh itu, pengambilannya tanpa kawalan akan menyebabkan gangguan pada sistem penghadaman yang mungkin boleh menyebabkan kesan sampingan yang lain, seperti masalah gastrik dan sebagainya.